Jadi insyaAllah bismillahirrahmanirrahim. Bila kita masuk kepada Lughatul Arabiyyah, pelajaran bahasa Arab, kita mesti mahir kepada berapa bidang? Pertama, kita mesti mahir dalam bidang, maksud saya mahir itu setelah kita belajar lah. Yang pertama, kita kena faham merah. Kita kena faham apa itu isim. Ya, yang pertama kita kena jelas apa itu kalimah al-ismu. Ya, al-ismu ini ialah kalimah isim. Ya, al-ismu. Ya, apa itu isim? Isim itu ialah kata nama. Ya, kata nama. Jadi bila kita sebut kata nama, dia tidak terikat dengan masa. Al-ismu adalah kata nama dan setiap kata nama dia tidak terikat dengan masa. Contoh kata nama, bermulanya kata nama di dalam Al-Quran itu, ini basic ya. Kata nama kita kenal yang bermula dengan kalimah yang ada alif lam. Yang mula dengan apa? Alif lam. Contoh kalimah yang mula dengan alif lam yang wajib kita tahu ialah Allah. Allah ni mula dengan kalimah apa? Alif lam. Alif lam. Lagi yang wajib kita tahu selepas kalimah Allah yang mula dengan alif lam yang wajib kita tahu, wajib kita kenal. Apa dia? Kalimah isimnya, kata namanya ialah Al-Quran. Okey, betul tak Al-Quran ini mula dengan alif lam? Betul. Al-Quran. Ini Allah. Jadi ada alif lam, ada alif lam, tu semuanya disebut kalimah isim. Kalimah apa? Isim. Apa maksud isim? Kata nama. Kita sebut kata nama, dia tidak terikat dengan masa. Tidak terikat dengan masa. Kenapa tidak terikat dengan masa? Sebab nak kena benda tu senantiasa. Sepanjang masa hidup kita, benda tu kena ada. Jadi kalau terikat dengan masa, contoh masa yang lepas. Sekarang dah tak ingat. Ingat sekarang, nanti tak ingat. Jadi sebab itulah kalimah isim ini dia tidak terikat dengan masa. Berarti sepanjang hidup kita mesti ingat kalimah isim. Yang pertama apa dia? Allah. Yang kedua Al-Quran. Semua yang bermula dengan alif lam itu disebut kalimah apa? Isim. Ya, kalimah isim. Okey. Lagi kalimah isim apa yang kita kena ingat? Tengok. Dia tak lengkap kalau ada Al-Quran tanpa Al-Kitab. Al-Hadis. Al-Hadis. Hadisu. Hadis. Yang datang daripada Rasulullah disebut hadis. Yang datang daripada Allah disebut Al-Quran. Lalu bila perincian Al-Quran, perincian Al-Hadis ditulis di dalam Al-Kitab. Jadi ini semua dengan adanya bermula dengan apa? Alif lam. Jadi kalimah yang ada alif lam ni disebut kalimah isim. Jadi Al-Hadis lah. Al-Kitab buku. Ya, Al-Kitab apa dia? Buku. Jadi Al-Quran itu ditulis di dalam buku. Al-Hadis itu ditulis di dalam buku. Untuk siapa? Untuk umat Nabi. Untuk An-Nas. Untuk An-Nas. Manusia. An-Nas ni apa maksud An-Nas? Manusia. Okey. Jadi semua ni adalah kalimah isim. Buktinya semua bermula dengan alif lam. Okey, sekarang dah kenal kalimah isim.
InsyaAllah senang. Mudah ke susah? Senang, mudah. Kena senang. Alhamdulillah senang. Okey. Lagi kita kena ingat bila dah ada Al-Quran, ada Al-Hadis, ada Al-Kitab, ada An-Nas. Kena ingat pula. Manusia kena ingat apa? Boleh nampak ke tulisan ni? Nampak. Tak nampak. Tak nampak. Tak Tak nampak. Tak nampak. Tak nampak? Nampak. 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 Ustazah boleh dengar ke suara saya? Ni apa dia ni? Dengar Kak Rahmah. Malam tadi baca Yasin ramai sampai 76 orang. Sebab apa takut matilah tu. Al-maut. Apa maksud al-maut? Kematian. Kematian. Okey, bila sebut kematian, kita orang Islam. Kita orang apa? Islam. Okey, saya bawa ke sini. Punya banyak kalimah isim hari ni belajar. Al-Islam. Al-Islam. Kita orang apa? Islam. Islam ni kata nama. Apa maksud al-Islam? Kesejahteraan, keamanan, kedamaian, ketenteraman. Betul tak? Kita jadi orang Islam tentram, aman, damai ni semua ada ni? Tak ada. Tak ada. Allahu Akbar. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Nampak semua ini kalimah isim. Orang Islam, dia akan jadi orang berikut daripada al-Islam, dia akan jadi al-mu'minun. Ya betul. Al-mu'minun. Dan bila dia orang Islam, dia kena ada sifat ni dia. Al-mu'minun. Ya, al-Islam, al-mu'minun. Orang-orang yang beriman. InsyaAllah orang-orang yang beriman. Ni semua kalimah isim ya. Ini semua kalimah isim. Orang-orang yang beriman, insya-Allah. Ya, janji Allah kita akan dapat apa? Al-Jannah. Al-Jannah. Ini semua kalimah isim. Apa? Al-Jannah. Insya-Allah. Ya, pertama kita kenal kalimah isim Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kemudian bila ingat Allah, ingat Al-Quran. Bacaan orang beriman senantiasa dengan Al-Quran. Adanya Al-Quran, pelengkap Al-Quran itu Al-Hadis. Ya, kerana Rasulullah tegangkan macam mana apa yang ada dalam Al-Quran itu. Maka Al-Hadis dan Al-Quran itu diterangkan oleh Al-Ulama. Al-Ulama tulis dalam Al-Kitab. Jadi Al-Kitab tu siapa yang baca? An-Nas. Kenapa An-Nas kena baca kitab-kitab ni? Sebab dia ada Al-Maut, dia ada kematian. Jadi orang Islam ya akan jadi orang-orang yang beriman. InsyaAllah birahmatika ya arhamar rahimin. Orang-orang yang beriman Allah sediakan ajrun kabir. Apa maksud ajrun kabir? Ganjaran pahala yang besar. Syurga, al-jannah. Kalau kita tengok baca Al-Quran ada ditulis lahum ajrun kabir. Bagi mereka itu Allah sediakan apa dia? Syurga. Lawan al-mu'minun ialah al-kafirun. Ya, lawan al-mu'minun ialah orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Kalau tak nampak bagi tahu ya. Al-kafirun. Apa maksud al-kafirun? Orang-orang yang perintah Allah. Ya, orang-orang yang engkar perintah Allah. Allah sediakan apa bila kamu engkar perintah Allah? Na'udzubillah. Tak nak cakap Melayu.
Kita belajar. Kita belajar bahasa Arab. An-nar. Jadi semua yang kita belajar ini, yang kita tulis hari ini, semua bermula dengan alif lam. Jadi bermula dengan alif lam ini disebut kalimah isim. Boleh? Jelas? Boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdu. Kalimah apa tu? Alhamdu. Kalimah apa? Isim. Alhamdu. Kan hari-hari kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Okey, semua kalimah isim. Okay, kalimah isim yang kedua kita kenal. Kalau tadi di awal kalimah, sekarang kita tengok di hujung kalimah. Okey, kalimah pertama kena senantiasa berada di dalam jiwa kita. Di dalam hati kita, kalimah isimnya ialah Muhammadun. Di hujung, tengok di hujung. Di hujung ada apa ni? Muhammadun. Jadi ada tanwin di hujung ini adalah kalimah isim. Muhammadun. Apa makna Muhammadun? Orang yang senantiasa memuji. Puji apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, orang yang banyak memuji. Puji siapa? Allah. Ya Allah. Okey, kalimah isim yang kedua kita kenal, tengok di hujung kalimah. Di hujung kalimah ada apa? Tanwin. Ini kita sebut tanwin dhammah. Ya, kita sebut tanwin dhammah. Ya, saya tulis besar-besar. Muhammadun. Saya pakai pen digital ni tulisan tak lawa. Kalau saya pakai marker pen insya-Allah cantik. Okey, Muhammadun. Ni tanwin dhammah. Tanwin dhammah ini alamatul isim. Ya, alamatul ismi, tanda kalimah isim. Muhammadun. Kemudian Muhammadan. Muhammadan. Nampak ni tanwin fathah. Ni tanwin apa? Tanwin fathah. Ini tanwin dhammah. Okey, al-akhir Muhammadin. Muhammadin. Ya, Muhammadin. Okey, sekarang tengok. Ya, mana yang kita kata tanda kalimah isim? Tengok ni. Ni dia kalimah isimnya. Tanwin dhammah. Tanwin fathah. Tanwin kasrah. Okey. Tanwin itu disebut dalam bahasa Malaysia baris dua. Baris dua. Jadi yang menerima baris dua itu ialah kalimah isim. Macam mana nak eja tanwin? Ni dia je tanwinnya. Jangan tulis penguin dah. Tanwin. Tanwin. Apa maksud tanwin? Baris dua. Baris dua. Tak kira lah baris dua kat mana. Baris dua atas, baris dua bawah, baris dua hadapan. Baris dua. Jadi baris dua tu dipecah kepada berapa? Tiga. Ya, apa dia? Atas, bawah, hadapan. Ya, jadi yang disebut tanwin itu apa dia? Baris dua atas, baris dua bawah, baris dua hadapan. Jadi baris dua ni untuk kalimah isim. Okey, boleh? Hujung kalimah. Kalau hujung kalimah. di hujung kalimah. Kalau alif lam di awal kalimah. Okey, Puan Sri tak dengar suara pun ya macam dia. Ada. Ada tu saya nampak wajah Puan Sri tapi Puan Sri tak bersuara. Okey, alhamdulillah. Ada Puan Sri, suami dia tak ada Tan Sri.
Okey. Okey dah. Ada yang tak jelas mengenai isim? Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang ke susah? Alhamdulillah. InsyaAllah. Ya, no, benar. Ya, senang benar lah tu. Okey. Kalimah yang kedua yang kita nak pelajari ialah kalimah fi'il. Ya, kalimah apa? Fi'il. Fi'il. Fi'lun. Kalimah fi'il. Fi'al. Fi'lun. Fi'lun. Ah, Fi'lun. fi'lun. Ya, fi'lun apa dia fi'lun? Kata kerja. Kerja. Jadi kata kerja ni nanti dia pecah kepada berapa? Dia pecah kepada 4. Ya, dia pecah kepada 4. Okey, sekarang saya pecahkan fi'lun ni kepada 4. Jadi pelajar yang dah lama ikut tu bila mulang macam ni, dia dapat banyak lagi ilmu insya-Allah. Ya, fi'lun ni artinya kata kerja. Kerja. Kata kerja. Kata Kerja. kerja. Ini tulisan sekarang. Kalau tulisan dulu kerja kafrojim. Sekarang tulisan sekarang kata kerja kafrojim alif. Kerja. Ya, tadi kata nama kan? Ini kata kerja. Atau disebut dengan perbuatan. Okey. Jadi kata kerja yang kita nak belajar yang ada di dalam Al-Quran tu sebab saya rujuk pada semua dalam Al-Quran. Ya, bukan nak kita nak nak mahir bahagian komunikasi. Ya, bukan nak hiwar tapi kita nak faham tadabbur Al-Quran. Okey, dia pecah kepada berapa? Dia pecah kepada 4. Okey, insya-Allah tengok dia pecah kepada 4. Okey, yang pertama Madin. Madi. dia sebut fi'lun madin. Madi. Madi ke madin ke boleh lah tu. Ya, fi'lun madin. Apa maksud fi'lun madin? Kata kerja yang telah berlaku. Telah berlaku. Kata kerja yang telah berlaku atau kata kerja yang lepas. Ya, yang lepas. Tulis kata kerja yang telah berlaku ataupun yang lepas. Tulis sendirilah. Ya, boleh tulis sendiri tak? Boleh. Madin kata kerja. Nak saya tulis ke tak payah? Tak payah kot. Tulis sendiri ya. Tak payah. Okey. Kata kerja yang telah berlaku atau yang telah lepas. Yang kedua disebut dengan fi'lun mudhari'. 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 Mudhari'un. Apa maksud mudhari'? Kata kerja yang akan datang. sedang berlaku dan yang akan berlaku. Kerja yang sedang berlaku dan yang akan berlaku. Ya, dalam bahasa Arab disebut al-an wa mustaqbal. Ya, al-an sekarang wal mustaqbal yang akan datang. Itu dalam bahasa Arab lah, al-an wa mustaqbal. Ya, jadi fi'il mudhari' ni untuk yang sedang berlaku, dan akan berlaku. Ya, betul. Ya, betul-betul. Al-an Dan akan berlaku. dan mustaqbal. Apa maksud mustaqbal? Akan datang. Ya, mustaqbal. Ya, kan. Al-an sekarang lah. Sekarang kita sedang belajar ni nadrusu. Ya, sekarang kita sedang belajar nadrusu dan insya-Allah sanadrusu. Dan akan terus belajar insya-Allah. Jadi ini kata perbuatan yang disebut mudhari' dipecah dua. Ya, al-an dan mustaqbal. Al-an sekarang.
Mustakbal akan datang. Maksudnya perbuatan sedang berlaku ni istiqamah lah sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Contoh usalli. Ya, usalli. Mana usalli? Ataupun nusalli. Usalli saya semayang. Aku solat. Nusalli kami solat. Ya. Jadi usalli nusalli itu akan berakhir sampai bila? Sampai kita meninggal. Dan hasil daripada usalli wa nusalli itu akan insya-Allah kita dapat bertemu dengan Allah. Kat mana? Insya-Allah fil jannah. Insya-Allah. Okey, boleh? Okey, seterusnya yang ketiga insya-Allah kita kalau ada rezeki masuk pada pelajaran hari ini. Ya, disebut fi'lul amri. Ustazah, tadi Ustazah cakap mudalik tu ada dua. Mudhari. Mudalik tu ada dua. Mudhari'un. Mudhari. Mim, qad, alif, ra, ain. Mudhari' ataupun disebut dengan mudhari'un. Ya, mudhari'un. Tulisan Melayu macam mana nak tulis ya? Mudhari. Ri'un. Jadi lebih kurang lah kot. Mudhari'un. Kalau salah tulisan Melayu minta ampun dan maaf dengan Allah. Ya, mudhari'un perbuatan yang sedang berlaku dan yang akan berlaku. Perbuatan yang sedang berlaku Akan dan datang. yang akan berlaku disebut mudhari'un. Bila kita waqafkan disebut mudhari'. Ya. Okey. Okey, betul, tengah ngajar dia tak ngantuk. Okey, sambung. Boleh? Madin artinya perbuatan yang lepas. Mudhari' sedang berlaku dan akan berlaku sampai al-maut. Sampai kematian kita dijemput Allah. Okey, yang ketiga fi'il amar. Ya, apa maksud fi'il amar? Perintah. Dia Atau suruhan. perintah ataupun suruhan. Fi'il amar artinya kata kerja, perintah ataupun suruhan. Ya. Yang terakhir ini yang cabang kita akan belajar nanti. Al-akhir Nahi. an-nahi. An-nahiyah. Anna. An-nahiyah. An-nahiyah. An-nahiyah kata kerja larangan. Tangan. Kalau ini suruhan, ini larangan. Ini larangan. Bisa tulis. Ini suruhan. Okey. Ini suruhan. Amar artinya perintah ataupun Suruhan. Ini larangan. Nahi. Nahi, Dustan. Bukan nahi, kata dia. Jangan, kata dia. Okey, larangan. Nanti kita akan belajar. An-nahiyah artinya larangan yang memberi maksud jangan. Ya, jangan. Nanti kita belajar insya-Allah. Kalau amar ni perintah. Okey, dapat 4 kata kerja yang kita akan belajar insya-Allah. Ya. Okey. Ingat apa dia yang kita akan belajar dalam bentuk kata kerja. Yang pertama kata kerja yang lepas. Dah banyak dah cara yang kita dah buat dah lepas ni. Sama ada ma'ruf atau munkar. Kena ingat kata kerja yang kita buat yang dah lepas tu apa benda? Ma'ruf wa munkar.
Ya, yang kita kena ingat yang mungkar kita buat tu. Yang mungkar tu segerakan apa? Taubat. Bertaubat. Taubatan nasuha. Okey, lepas daripada yang lepas mudhari'. Ya, iaitu yang sedang berlaku dan yang akan berlaku. Apa yang kita nak sedang berlaku ni? Buat semua yang ma'ruf. Buat apa dia? Semua yang ma'ruf. Oh, Ma'ruf. Yang kita tinggalkan apa? Mungkar. 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 Ya, ma'ruf yang kita buat, yang kita tinggalkan apa dia? Mungkar. Ha, dalam kubur ada nama dia mungkar, nangkir. Karena Okey, buat yang ma'ruf, insya-Allah kita selamat alam barzah. Kita selamat sampailah kita akan dapat masuk dalam syurga. Yang kita nak buat sekarang mudhari', dia nak Allah ajar kita sekarang. Yang kita nak buat al-an wa mustaqbal, apa dia ma'ruf. Yang kita nak tinggalkan apa? Tarak Mungkar. mungkar. Okey. Hukum mungkar. Saya tinggalkan yang mungkar. Yang saya nak buat apa dia? Ma'ruf. Ma'ruf. Ingat, yang kita nak buat sekarang ma'ruf. Yang jangan sentuh mungkar. Okey. Lepas daripada mudhari, iaitu perbuatan yang sedang berlaku dan akan berlaku. Perbuatan yang sedang berlaku, ya, yang dah akan berlaku, ingat, yang kita nak buat ni apa dia? Semua perintah Allah segerakan. Semua perintah Allah segerakan. Perintah Allah sama ada dalam bentuk wajib, mesti, Wajib. ataupun dalam bentuk sunat. sunnah. Puasa tak hari ni? Puasa. InsyaAllah puasa. Alhamdulillah. Jadi yang wajib pun buat, yang sunat pun buat. Siapa suruh? Allah. Okey, nampak tak? Siapa suruh? Allah. Allah. Okey. Yang kita nak tinggal apa benda? Mungkar. Mungkar. Yang ni. Yang Allah larang. Apa dia yang Allah larang? Sama ada yang haram maupun yang makruh. Yang haram dan juga yang makruh. Pandai, semuanya pandai-pandai. Okey, cuma buat. Alhamdulillah. Amin. Okey, Amin. tengok cantiknya. Ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' perbuatan yang lepas. Perbuatan yang lepas. Jadi yang lepas tu alhamdulillah, ni semua ahli syurga. Ya, buat yang baik-baik. Tapi sifat orang yang baik-baik, dan walaupun dia tahu buat baik, ikut. Rasulullah tak pernah buat salah, tapi Rasulullah tetap terus-menerus buat kebaikan. Tetap terus-menerus beristighfar. Betul kan? Betul. Jadi yang sekarang kita nak buat, perbuatan yang sekarang kita nak buat dan yang kita akan buat sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita nak buat yang ma'ruf. Ma'ruf. Apa yang ma'ruf tu? Sama ada dalam bentuk yang wajib dan juga dalam bentuk yang Sunat. Okey. Yang mungkar tu apa yang kita nak tinggalkan? Yang sekarang kena ingat, dah nak mati sangat, rambut dah beruban, pinggang dah sakit, kaki dah sakit, mata dah kabur. Yang mungkar tu apa yang nak ditinggalkan? Jauh-jauhkan. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Apa dia? Yang haram dan juga yang makruh. Yang haram tinggalkan, yang makruh tinggalkan. Okey, habis. Ini perbuatan yang wajib kita ingat sebagai hamba Allah. Kulluhum ajma'in nahnu ibadullah. Betul kan? Kesemua kita adalah hamba Allah. Allah. Okey. Boleh ke ni? Boleh. Okey, alhamdulillah. Dah tulis semua ni? Ya. Okey, saya delete dah. Okey, selepas kita dah kenal kalimah fi'il, nanti kita akan kenal, kita akan belajar huruf. Yang terakhir kita akan kenal huruf. Huruf. Pun. Harfun. 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 Ya, disebut haraf. Karena disebut huruf.
Ya, hurufun. Okey, jadi kita akan belajar huruf ataupun harfun ataupun haraf. Ya, ini dipecahkan macam-macam. Ya, daripada huruf hijaiyah tu dia akan jadi huruf dalam bentuk lughatul arabiyyah. Ya, kita akan kenal di antaranya harfu jar. Ya, di antaranya ini adalah sinopsis sajalah. Di antaranya kita akan belajar harfu jar. Ya, harfu jar. Jarrin. Nanti kita akan belajar harfu fin. Huruf apa jad? Adhaf. Ya, harfu adfin. Lagi kita akan belajar banyak lagi lah daripada ni kita akan belajar nanti. Ini adalah pecahan yang disebut pengajian lughatul arabi. Ya. Ya. Jadi berapa pecahan yang kita nak kena belajar? 3 aja. 3, tak banyak. Ya, yang pertama kena kenal isim. Yang kedua kita kena kenal fi'il. Ketiga kena belajar Harf. harf. Nanti kita akan belajar haraf jar, haraf athaf dan sebagainya. Dan kesemua haraf jar ini adalah petanda bagi kalimah isim. Semua harf jar ini bila ada harfu jar selepasnya ba'da harfu jar, maksudnya ba'da harfu jarin, ya, lepas kalimah huruf jar ini, ya, kita akan bertemu dengan kalimah apa? Al-ismu. Kita akan jumpa kalimah apa? Isim. Ya, akan jumpa kalimah isim. InsyaAllah. Okey, jadi itulah pecahan pecahan pengajian bahasa Arab. Ya, jadi dipecahkan kepada berapa? 3. Ya, pengajian bahasa Arab dipecahkan kepada 3. Yang pertama disebut al-ismu, Dua fi'lun. Tiga harfun. al-ismu, ya, isim, al-ismu, ya, yang kedua al-ismu, ya, yang kedua al-fi'lu. Kalau dah ada alif lam jangan sebut tanwin. Ya, alif lam dengan tanwin tak boleh duduk satu huruf. Satu Tak kalimah. boleh duduk satu kalimah. Al-fi'lu, ya. Dan yang ketiga harfun. Al-harf. Ya, Alfun. harfun ataupun haraf. Ini fa, ya, ini huruf fa. Ya, jadi ini aja yang nak kenal dalam bahasa Arab. Ya, ini aja yang kita nak kenal. Isim, kata kerja, huruf. Huruf. Nah, cumanya pembahagiannya, perbincangannya sangat luas. Kalimah isim tadi kita dah kenal. Ya, kalimah isim apabila bermula dengan alif lam. Kalau dimulakan dengan kalimah alif lam, itulah kalimah isim. Ataupun di hujungnya ada tanwin. Ya, jadi tolong buat nota. Ya, kalimah yang bermula dengan alif lam tidak boleh di hujungnya ada tanwin. Kerana alif lam dan tanwin tidak boleh ada dalam satu Kalimah. kerana alif lam adalah kalimah isim makrifah. Manakala tanwin ialah isim nakirah. Okey, apa dia sebab Mas boleh buat sikit lah. Contoh kalau kita sebut Al-Quran. Ya. Al-Quran. Ini adalah kalimah isim makrifah. Ya, Al-Quran ini adalah kalimah isim makrifah sebab dia bermula dengan alif
Lam. Ya. Kalau saya tulis kalimah kitabun. Kitabun. Ini ada alif lam ke tak ada? Tak ada. Di kitabun berarti sebuah buku. Ya, sebuah buku. Ini berakhir dengan tanwin. Jadi tanwin ini disebut isim Nakirah. nakirah. Isim nakirah. Apa maksud isim nakirah? Kata nama umum. Umum. Ya, isim nakirah berarti kata nama umum. Buku ada banyak, tak tahu yang mana satu. Dia sekadar cakap sebuah buku. Buku yang mana? Buku matematik ke? Buku sains ke? Buku geografi ke? Tak sebut. Sekadar sebut kitabun, sebuah buku. Jadi kalimah kitabun ini disebut kalimah isim nakirah. Apa maksud nakiratun? Nakirah artinya umum. Ya, umum. Ya, okey. Kalau disebut Al-Quran, disebut ni kalimah isim Ma'rifah. Ma'rifah. Apa makrifah? ma'rifah. Ma'rifah. Satu. Ma'rifatun. Kalau tak faham tanya ya. Isim ma'rifah, ma'rifatun artinya kata nama khusus. Ya, kata nama khas. Ya, kata nama Kata nama khas. khas. Ya, kata nama khas. Ya, bukan kho. Ya, kata nama khusus. Kata nama khusus. Jadi kata nama khusus dia bermula dengan alif lam. Manakala kata nama umum dia tak boleh mula dengan alif lam. Lah. Okey, buat nota besar-besar. Alif lam dan tanwin tidak boleh duduk dalam satu Kalimah. Tu kali. ya, tak boleh duduk dalam satu kalimah. Kerana bila ada makrifah, hilanglah nakirah. Nakirah. Bila tidak ada alif lam, baru wujud nakirah. Jadi buat non, alif lam dan tanwin, dia tidak boleh Boleh duduk dalam satu kalimah. satu kalimah. Okey, bila dia ada Alkitab, contoh macam ni. Ya, Alkitab. Tak boleh kita. Boleh tak saya nak tulis Alkitabun? Tak boleh. Boleh. Tak boleh. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab Tak boleh. Kalimah tak boleh. Dia Tak boleh bermula Dia dengan bermula dengan alif alif lam. lam. Jadi kalimah yang bermula dengan alif lam tak boleh ada tanwin. Okey, jelas? Jadi kalau saya hilangkan alif lam, baru boleh tulis di hujung dengan tanwin. Jadi kitabun, kenapa di sini ada tanwin? Sebab di sini tidak bermula dengan alif Lam. Lam. ya, maksudnya tetap sebuah buku tetapi beza. Ya, ini khusus. Alkitabu, buku ini. Alkitabu, buku ini. Buku ini artinya khusus. Khusus. Manakala kitabun tak boleh tulis ini. Kitabun kita tulis sebuah buku. Buku banyak. Buku yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Sebab dia umum. Ini khusus sebab dia dah sebut kata tunjuk. Makrifah dengan alif lam. Ini nakirah dengan tanwin. Okey. Jelas ke tidak? Jelas. Sangat jelas ke? Jelas ke separuh jelas? Sangat jelas. Sangat jelas. Alhamdulillah. Okey, sekarang dah sangat jelas, kita pergi kepada fi'il. Ya, saya ulang sedikit fi'il madhi lah.
Ya, fi'il yang pertama disebut fi'lun madhi. Ya, disebut fi'lun tak terang huruf jar. Sekarang nak masuk fi'il kan nak terang huruf jar. Ya, itu saja. Ya, dalam kalimah yang ada, tengok. Kalimah isim di dalam Al-Quran cuma ada 2 wajah. Kalimah isim di dalam Al-Quran cuma ada 2 wajah. Sama ada dia isim dengan makrifah bermula dengan alif lam atau dia isim nakirah di ujungnya ada tanwin. Itu sahaja. Okey? Okey. Kalau ada yang suruh terang mengenai huruf, tak apalah. Jadi kalau kita nak tengok belajar huruf sebelum belajar fi'il, sebab fi'il tu agak rumit sikit, tak apalah saya terangkan mengenai huruf. Harfu jarrin. Ya, harfu jarrin. Apa maksud harfu jarrin? Iaitu kalimah huruf jar yang selepasnya dia akan bertemu dengan isim. Apa kalimah harfu jar itu? Di antaranya ialah min. Bukan disebut kalimah. Ini disebut huruf. Huruf apa? Huruf jar. Di antaranya ialah min. Ya, apa maksud min? Min memberi maksud dari ataupun daripada. Ya, dari ataupun daripada. Min memberi maksud dari ataupun daripada. Okey, tulis sendirilah. Kemudian kalimah seterusnya yang disebut huruf jar selain daripada min ialah ala. Ya, ala. Ala memberi maksud atas, di atas, ke atas. Ala adalah huruf jar. Maksud ala ialah atas, di atas, ke atas. Ya. Okey, seterusnya dan di dalam Al-Quran dia boleh berubah sedikit ya. Kadang-kadang kita tengok ada perubahan sedikit. Kenapa? Disesuaikan dengan ayat. Okey, seterusnya kalimah yang ketiga. Ila. Min ila ala. Ya, alif lam alif. Nak tak jadi. Ya, pakai pen ni tak jadi dia. Apa maksud ila? Kepada. Ila yang pertama bolehlah tu ila, tapi sebenarnya ila dia macam tu. Ila Alif lam. baru jadi. Dia pakai pen ni susah sikit. Ila artinya ke ataupun kepada. Ke, tahu ke? Kepada. Ke. Awak nak ke mana? Ke. Ataupun kepada. Nah. Okey, seterusnya. Selain pada min, ala, ila, Ummah. fi. Apa mana fi? Dalam. Di dalam, ke dalam. Fi boleh memberi maksud dalam, bukan dalam kedalaman. Kalau kedalaman tu bukan maksud fi, itu lain. Amiqun. Ya, ini maksudnya di dalam. Contoh fil fasli. Kalau maksudnya dalam betul-betul dalam, yang tu bukan fi, yang tu lain. Dia disebut amiqun. Ini masuk dalam. Ini maksudnya dalam laut, dalam sungai. Ini amiqun maksudnya lain. Ya. Sekarang bukan maksud dalam yang ini.
ini maksud dalam menunjukkan hilang pula di ma'ai. Okey, tak apa. Tulis balik. Huruf jar, harfu jarin. Di antaranya ialah min. Tadi dah tulis kan? Tulis. Ini lagi ala. 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 Lagi ila. Ini dah tuliskan tadi kan? Ya. Ya, ila. Okey, seterusnya fi. Apa maksud fi? Kita dah sebut di dalam ataupun ke dalam. Senang cerita. Di dalam ataupun ke dalam. Dalam. Ya. Dia merujuk pada tempat lah. Di dalam ataupun ke dalam. Ya. Okey, apa lagi selain daripada fi? Min, ada lagi apa? Ada lagi apa? Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Bi. Bi dengan. Dengan. Atau boleh juga kepada. Bi ni kadang-kadang boleh maksud dengan. Kadang-kadang boleh maksud kepada. Okey, apa lagi? Ma'a. Ma'a sama. Ma'a. Bersama. Berserta. Ya. Ma'i. Bersamaku. Ma'ana. Bersama kami. Ma'aka. Bersama kamu. Ma'aki. Bersama kamu perempuan. Okey. Ma'ahum. Bersama mereka. Ya. Jadi ma'a ini adalah huruf jar. Apa maksud ma'a? Bersama atau berserta. Okey, apa lagi? Ka. Apa maksud ka? Supaya. Seperti. Kasyajarah. Dalam Quran ada dalam Quran kasyajarah. Seperti. Janganlah ada kelas ni anda, jangan typo lah, ya Allah. Apa dia, Halimah? Apa dia tak dengar, Halimah? Tak ada, call masuk saja ada. Saya ada kelas dia. Oh, yelah. Dia mana tahu dia bukan kasyaf. Kalau dia kasyaf, dia nampaklah awak sedang belajar. Okey, ka berarti seperti. Ya, ka berarti seperti. Dalam Quran ada. Kalimah ka ni banyak dalam Quran. Kasyajara, kal an'am. Nampak? Kal an'am. Apa maksud kal an'am? Ya, Allah sebut balhum, bahkan mereka itu kal an'am. Ya, diteruk Binatang. seperti binatang. Okey, jadi ka maksudnya seperti. Lagi apa? Li. Li boleh memberi maksud bagi, untuk, Kerana. milik. Bagi boleh, untuk boleh, milik boleh, kerana pun boleh. Lillahi ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Ya. Ustazah bagi, untuk, kerana. Untuk, kerana, milik, Milik. bagi. Milik. Di dalam Milik. Quran nanti akan berubah-ubah mengikut ayat. Ya. Boleh? InsyaAllah. Lillahi, contoh dalam Quran. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kan? Lillahi ma fis sama. Milik bagi Allah apa yang ada di langit dan di bumi. bumi. Okey. Okey, kita buat kalimah lihi, untuknya. Lihi, untuknya, baginya. Macam itulah. Nantilah belajar. Okey, dah berapa ni? Wahid, isnan, salasa, arba, khamsah, sita. Ada 8. Sekolah tu banyak-banyak nanti lagi susah. Banyak. Banyak. Ada lagi. An, hatta. Banyak lagi. Banyak. Cukuplah itu pun dah banyak dah. Okey. Banyak lagi cukuplah tu. Itu pun tak tahu dapat ke dok. Kan?
Banyak sangat Ustazah. Tentang. Fi. Dari pun boleh, tentang pun boleh. Contoh an Abi Hurairah. Daripada Abu Hurairah. Abi Hurairah. An Abi Hurairah. Itu daripada Abi Hurairah. Itu. Okey, seterusnya huruf ataf tu saya nak kemudian ikut. Jadi ini di antara yang disebut huruf. Ya, jadi ada lagi kita belajar harfu atfin. Yang tu ada 5 ya. Di antaranya ialah wa, Wow. fa, summa, au. Ya. Thailand. Tak apalah kita masuk teruslah. Nanti saya terus bagi untuk fi'il. Ya. Okey. Dan satu lagi harfun ialah harfun atfin. Harfu atfin. Dia beza dengan ataf ya. Ini harfu atfin penyambung ayat. Dia sambung. Maknanya satu lepas satu, satu lagi. Ya, harfu atfin. Hurufnya ini basic lah. Basic hurufnya ada 5. Ya, untuk basic hurufnya ada 5. Wa, fa, summa, au. Wah. Dah cukuplah tu. Okey, wa dan fa maka. Summa kemudian atau au ni pun atau tapi penggunaan yang berbeza. Okey. Ni disebut harfu atfin. Dia beza dengan yang tadi. Kalau atfu ni dia boleh masuk semua. Dia boleh masuk fi'il, dia boleh masuk isim. Tengok keadaan. Yang tadi harfu jarin tadi itu khusus lepasnya hanya masuk pada isim. Okey, itu beza antara ataf dan isim. Okey, khalas. Habis dah. Dah habis dah ke 10 dah. Dah habis dah. Terima kasih. Okey. Boleh dapat? Boleh. InsyaAllah. Okey, beza harfu atfin dengan harfu jar. Kalau harfu jar selepasnya kalimah isim. Kalau harfu atfin dia boleh selepasnya isim ke fi'il, dia dua-dua boleh masuk. Maknanya sebab apa? Harfu atfin ni dia penyambung ayat. Okey. Okey, kita sentuh sikit fi'il. Sentuh sikit fi'il. Ya, sentuh sikit fi'il. Okey, masuk kepada fi'il madhi. Yang tu nanti forwardkan buku yang apa tu? Yang tu nanti print sendiri. Print ke apa ke, dekat rumah ke kat mana, tu pulang. Sebab buku 4 buku tu ada dalam kita punya kelas. Ya, nanti Tuan Haji forward ya Tuan Haji. Fi'il madhin. Kata kerja yang telah berlaku atau kata kerja lepas. Ya. Dia ada berapa tasrif? Ada 14. Ada 14. Ya, ada 14. Terlebih dahulu, sebelum saya nak masuk kepada fi'il madhin ini, saya nak bagi mahir dulu. Ya, mahir dulu, tolong mahirkan dulu domir. Tolong mahirkan dulu domir. Kerana setiap fi'il ini nanti ada domirnya. Ya, ada domir yang kita kena faham. Jadi kalau fi'il madhi ni 14 dan 14 tu apa dia? Yang pertama kita kena tahu dia punya domir. Ya, apa itu domir? Sebab dia terkait fi'il madhi ni terkait dengan domir. Terkait dengan apa? Domir. Okey, sekarang saya pergi domir. Apa itu domir? Kata ganti nama. Kata ganti nama. Ada berapa kata ganti nama? 3. 14. 14. Amirun artinya kata ganti nama. Tasrifnya ada Tulis Melayu 14. ke nak tulis Jawi? Bumi. Ini Rumi tak pandai tulis, Jawi boleh. Mana-mana boleh. Jadi faham. Janji faham. Kata ganti nama. Ya, dhamirun artinya kata ganti Nama. Tulis Melayu sini. Domir. Mana tulis Melayu ya?
Tulis Melayu kat sini pula. Ana faham. Omil. AHOMIL. Buat kat sini ya. Kata ganti nama. Apa maksud domirun? Kata ganti nama. Okey, kata ganti nama ada berapa? 14. 14. Okey, 14. Yang pertama Huwa. 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 Okey, apa maksud huwa? Huwa artinya Dia huwa. lelaki. Huwa Dia dia seorang lelaki. Seorang lelaki. seorang. Ni saya buat short form ya. Lelaki. Huwa berarti dia seorang lelaki. Untuk perempuan kita sebut Dia. Ya. Hia. Hia berarti dia Dia seorang Perempuan. 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 Okey. Ini lelaki, ini perempuan. perempuan. Ini kita sebut al-muzakkar. Ya, al-muzakkar artinya lelaki. Al-muzakkar. Ya. Ini kita sebut al-muannas. Apa maksud muzakkar? Lelaki. Ini al-muannas, perempuan atau wanita. Okey? Ada lelaki, ada perempuan. Tulis al-muzakkar. Boleh nampak ke tak tulisan tu? Nampak. Nampak? Tak nampak dekat Ustazah al-mu'annas. ni al-muannas. Al-mu'annas. Macam ni pula dia besar. Alif, lam, mim. Ni atasnya ada hamzah. Nun, ta. Mim. Al-muannasu. Mana al-muannas? Perempuan. Yang tadi ni al-muzakkar. Muzakkar lelaki. Muannas perempuan. Okey. Seterusnya domir yang ketiga. Yang kedua apa dia? Umar. Nama orang Umar. Bukan. Umar. Ha. Terkejut Umar. Umar. Ini ke kiannya. Ha. Mak. Ada Umar. Umar. Dah tulis tu. Pada depan. Umar. Mim. Umar. Umar. Mim alif ma. Ha depan mim alif ma. Umar berarti dua orang. Dia tak boleh tengok skrin dia. Umar. Dua Dua orang. orang. Umar berarti dua orang. Ya, dua orang. Tak kira lelaki atau perempuan kita sebut Umar. Ya, dua orang lelaki pun kita sebut Umar. Dua orang perempuan pun kita sebut Umar. Ya, sama-sama. Yang penting dua. Dua perempuan. Umar. Lelaki dan perempuan sama. Umar. Umar. Okey. Untuk ramai lelaki kita sebut Ini kita sebut ramai lelaki. Dan boleh ada perempuan. Kalau Mana lelaki dengan perempuan sama lah. tak perempuan je lagi. Kalau hum boleh ke semua lelaki
atau lelaki Dan perempuan. Domer hum. Ya, kita guna domer apa? Kalau semua perempuan tak boleh guna domer hum. Hunna. Hunna. Punna. Hunna. Hunna ni semua perempuan. Ya, ataupun ramai perempuan. Perempuan. Ramai perempuan. Ustazah, ramai perempuan dan ramai lelaki tu kita panggil apa? Ramai apa? Maksudnya kalau hum ni Tak boleh 3 tengok. orang ke atas kita sebut hum. Kalau 2 orang kita sebut huma. Kalau seorang kita sebut huwa. Ya, huwa seorang lelaki. Huma 2 orang lelaki. Lelaki. Hum ramai Hai lelaki. lelaki. Boleh ada perempuan. Kalau ramai lelaki dengan perempuan, kita guna domer hum. Untuk perempuan, seorang perempuan kita sebut Ya. Untuk orang perempuan kita sebut huma. Huma. Untuk semua perempuan tak ada lelaki kita sebut Punna. Hunna. Tengok surah Yusuf, ya, perempuan-perempuan yang memotong tangan mereka. Digunakan kalimah hunna. Hunna. Okey? Jadi kata ganti nama ketiga. Ini disebut kata ganti nama ketiga. Ketiga. Jadi kata ganti nama ketiga ini dalam bahasa Arab disebut, banyaknya aku nak belajar ini Ustaz. Disebut Ustazah, sikit-sikit Ustazah. Buat confuse Ustazah. Ya Allah, banyak. Ghaib. Tak nak berhenti pun. Al-ghaib. Bukan al-ghaib, al-ghaib. Ya, al-ghaibu kata ganti nama ketiga. Koribun. Koribun. Al Al. ada alif lam tu. Ibu. Ribu. Bukan ribu. Ibu. Tak nampak. Al alif lam alif hamzah ba. Jadi bunyinya al ibu. Al-Qaribu. Bukan al. Ni. Al ibu. Ini ba. Al ghaibu. Jangan tak dapat. Al ghaibu. Ghaib. Okey, ni al ghaib ni apa maksudnya? Kata Nama ganti ketiga. Ganti nama ketiga. Tiga. Okey. Al-ghaib kata ganti nama ketiga. Dah tulis dah? Dah. Jadi al-ghaib kata ganti nama ketiga, pecahannya ada 2. Yang pertama al-muzakkar. Ya, yang pertama tadi kita sebut apa? Al-muzakkar. Muzakkar. Apa al-muzakkar ni lelaki? Al-Mu'anas. Ya. Jangan belajar tu. Muzakkar artinya lelaki. Al-Qaibu. Qaibu. Al-Qaibu. Ya. Yang kedua Mu'annas. Ni nasu.
Jadi orang lama dah semakin mantap lah sebab dah ulang-ulang sampai dia nak muntah dah. Tak ada Ustazah lupa ingat. Okey. Jadi ingat ni saya pecahkan betul-betul ni. Al-ghaibu ni al-ghaib. Kata ganti nama ketiga ni pecah lagi, pecah pada dua. Yang pertama lelaki, yang kedua perempuan. Okey? Kemudian dia pecah pula lagi. Lelaki ada 3. Lelaki ada berapa? 3. Apa dia 3 tu? Huwa, Umar, Huma, Home. pandai pun. Sekejap. Tak basic langsung lah. Tak pernah belajar. Okey, perempuan 3. Ya, Ya, Huma, Ya. Okey, dapat. Dah ini dapat kata ganti nama ketiga ni dah dapat habis dah ni. Ya, pecahan al-ghaib tu ada 2. Yang pertama muzakkar. Muzakkar ada 3. Apa dia? Umar, hum. Kemudian yang kedua Anas. Anas pun ada 3. Hiya, Bunna. Okey, jelas? Nomor 3. Okey. Apa maksud al-ghaibu? Nampak. Tidak nampak. Kata Ganti nama ketiga. Kalau tak faham lagi apa maksud kata ganti nama ketiga yang tak nampak. Maksudnya kita berbicara mengenai mereka tetapi mereka tidak bersama dengan kita. Gaib tak nampak. Sesuatu yang tak nampak. Itu sebab disebut kata ganti nama ketiga. Ketiga. Okay? Jadi kata ganti nama ketiga ni dia pecah pula kepada 2 iaitu muzakkar dan muannas. Jadi hari ni dah pandai muzakkar lelaki, muannas untuk perempuan. Jadi kalau ada yang nak masuk kelas peringkat asas masuk cepat. Nanti saya dah pusing jauh baru nak masuk balik tak boleh pusing belakang. Okey. Jadi muzakkar iaitu untuk kata ganti nama bagi lelaki ada 3. Puan berarti seorang lelaki. Umar mereka berdua lelaki. Boleh juga kalimah huma ini berdua tu seorang lelaki, seorang perempuan. Dan boleh juga huma ini kedua-dua perempuan. Jadi huma ni special, boleh dua-dua lelaki, boleh dua-dua perempuan atau satu lelaki, satu perempuan. Okey. Ketiga, hum. Apa maksud hum? Mereka. Semua. Hum berarti mereka semua. Ramai. Ramai. Mereka semua. Kena ada kalimah semua. Sebab nak beza dengan huma mereka berdua. Kalau huma ni berarti mereka berdua. Kalau huma mereka berdua. Kalau hum mereka semua. Jadi boleh mereka semua ni mereka semua lelaki. Atau boleh mereka semua lelaki dan perempuan. Okey. Masuk kepada muannas. Apa maksud muannas? Kata ganti nama perempuan. Muannas perempuan ya. Jadi muannas ni artinya perempuan. Jadi kita nak pergi kepada kata ganti nama bagi perempuan. Muannas artinya perempuan. Jadi kita nak belajar kata ganti nama bagi perempuan tu apa dia? Yang pertama hiya. Hiya berarti dia seorang perempuan. Berarti mereka berdua. Ya, jadi mereka berdua ni kalau lepas hiya mereka berdua perempuan. Okey. Boleh? Boleh. Apa kita nak cakap? Ya, boleh. Mereka semua. Ni mereka semua. Mereka semua perempuan. Tak boleh lelaki.
Kalau lelaki kena guna hum. Kalau lelaki dan perempuan guna hum juga. Kalau semua perempuan kita sebut Nah. Jadi hunna adalah khusus ya untuk perempuan. Okey. Jadi hari ini kita belajar setakat hari ini dulu setakat kata ganti nama ketiga. Saya boleh bagi masuk kata ganti nama kedua dan ketiga. Tapi saya takut yang baru masuk ni pening dah dia. Ustazah ada pening ni. Ada pening dah. Okey, kalau dah pening jangan rehat. Jadi ulang kaji balik yang kita belajar hari ini. So insyaAllah hari Khamis nanti jam 9 pagi kita terus masuk kepada kata ganti nama kedua dan kata ganti nama pertama. Okey, hafalkan dulu kata ganti nama kedua dan ketiga. Okey, habis? Ada soalan? Ustazah boleh tak kita boleh tak Ustazah apa dia jual buku dia Ustazah, dia kita bergantung pada buku teks yang Ustazah rujukkan tu. Saya nak jual buku bila Kalau tak apa Ustazah ataupun Ustazah bagi tahu nama buku tu, kami cari Okey. buku tu nanti untuk nak buat pengetahuan rujukan. semua buku tu dah tak ada dicetak, dah habis. Dah tak ada dicetak lagi. Saya dah cari merata kedai buku, memang tak ada. Jadi berterima kasih kepada Tuan Haji dia tulis nama dia Hasmira tu nama panel dia, nama dia betul Abdul Rahman. Jadi dengan kita punya leader tu tanya dengan dia macam mana buku tu sebab dia dah bagi masuk dalam kita punya tu, tanya dengan dia, bincang dengan dia nanti ni semua ni bincang dengan dia, jangan bincang dengan saya. Sebab saya anak Allah